management. Ada 3 level manager. Okay, first line manager, middle manager dan juga top manager. First line manager nampak macam first line, oh ni apa paling tinggi sikit, bukan. First line ni adalah management, dari management tu yang paling rendah sekali. So kalau anda kata kita berada di mana, di kilang, bayangkan kita berada di kilang. Kilang ni ada banyak production line. Di kilang pun ada banyak manager. Kadang-kadang manager ni orang akan argue, kenapa manager ni gaji besar? Sedangkan tugasnya taklah berat. Kalau lihat operator bekerja, memang lagi berat lah. Operator kena bekerja 8 jam berdiri. Normally kalau di kilang kita berdiri lah. Duduk tu kalau mengandung, dapatlah duduk. Kalau lelaki tu memang tak dapat duduk lah, kena diri je. So first line manager ni adalah manager pada kita punya production line. Okay, untuk manage work of non-managerial employee who are directly involved in the production or creation of organization products. So sebab tu saya selalu bagi contohnya adalah kilang. Sebab apa? Dia tugasnya adalah menguruskan orang yang bukan mengurus. Maknanya orang yang buat production. So operator yang berada di line, tahu kan kilang tu dari line yang tree yang boleh gerak tu, personal component, itu kita panggil production line. So mereka operator yang buat ini adalah senang kata penggerak utama kepada kita punya kilang tu. So ada seorang yang kena pantau mereka, kena uruskan mereka. Dia uruskan bukannya uruskan macam mana, dia uruskan contohnya kena ada orang yang buat keputusan macam saya cakap tadi bila mengandung. Tanda kata kita punya staff tu mengandung, kita kena decide bulan keberapa kita nak bagi dia duduk. Takkan dah perut dah besar, kita nak suruh berdiri, zalim lah. So mungkin kata, peraturan kata mungkin kata pada bulan ke-6, mungkin perut dah besar sikit, bulan ke-6 boleh duduk. Tapi mungkin ada kes-kes tertentu yang pengurus ni kena buat. Kenapa pengurus ni ada? Rules apa yang ada dalam buku tak semestinya tepat. Mungkin kalau staff kita ni kembar, anaknya kembar. Anak kembar mungkin kata bulan ke-4 dah besar perut. Tak tahulah. Tak pastilah mungkin besar ke tak besar. Andai katalah bulan ke-4 tu dah besar perut, mungkin kembar. Ataupun mungkin dalam keadaan yang mungkin tak sihat. Ada sedikit komplikasi yang mungkin tak boleh diri, penat. Tapi terus kata 6 bulan. So inilah tugas first line manager. So benda-benda yang ini, yang benda-benda tak ada dalam buku, yang mereka kena buat keputusan, itu adalah fungsi utamanya. Dan contoh-contoh lain adalah andai kata hari ini production to drop, jatuhlah production selalu mungkin kita hasilkan 1000 komponen sehari. Hari ini mungkin hasilkan 900 komponen, 100 kurang. So ni lah kerja first line manager untuk tengok kenapa dan buat improvement. Okay, middle manager. Okay, middle manager dia antara first line dan juga top level. So top ni akan buat keputusan yang lebih besar. Manage work of the first line manager. So maknanya ini manager kepada manager yang pertama tadi lah. So kalau anda kata ianya adalah production manager, yang ni mungkin orang kata branch manager. Mungkin kita ada satu kilang, kita ada production line. Setiap production line tu ada manajernya. Dan untuk satu kilang tu manager kilang. Itu adalah middle manager. Dan top manager ni lah yang berada di HQ lah. Mungkin kita kata kilang kita berada di Skudai dan mungkin kita punya HQ berada di Kuala Lumpur. So yang berada di Kuala Lumpur tu general manager yang uruskan semua branch, itu adalah top manager. So maknanya kalau di sekolah tu, sikit Doktor. Ya, silakan. Kalau silakan. Dekat sekolah macam mana pula Doktor, level manager dekat organisasi sekolah? Pengetua? Okey. GPK? Ketua bidang? Dia sebenarnya biasanya kita akan bagi pada first line manager ni memang kepada sama ada dia lihat keadaan sekolah tu macam mana nature-nya. Kalau sekolah yang besar memang kita ada ketua jawatan, sekolah-sekolah besar, ketua jawatan yang memang urus satu the whole panel, jabatan sains semua diurus. Itu dia first line. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kecil, mungkin guru ada 30-40, itu selalunya guru besar ataupun pengetua dah sebagai first line manager. Semua yang dia akan buat, kadang-kadang
ada isu di sekolah, tak perlu sampai pun kepada PPD. So sekolah boleh selesaikan. Itu contoh first line manager. So media manager ni biasanya kita punya rakan-rakan lah, pegawai-pegawai kita di PPD. Dan kalau top manager ni of course lah, siapa yang berada di JPN, siapa yang berada di kementerian ni top manager. Dan media manager dan first line manager ni, dia kena pandai mainkan peranan. Kadang-kadang kenapa isu orang kata, kadang-kadang kita komplain, kenapa kita punya pengurusan tertinggi ni buat keputusan macam seolah-olah tak tahu apa yang berlaku di dalam keadaan sebenar. Mungkin ada yang rasa di sekolah praktisnya lain, tapi kemudian buat keputusan praktisnya lain. Kadang-kadang kita ada yang data-data ni, manager, first line manager dan media manager ni tak sampaikan kepada top manager. So top manager ni dia punya pandangan ni helicopter view. Maksud helicopter view, mungkin kita naik helikopter, kita lihat lah kat bawah. Contohnya banjir, banjir, rumah orang A ni atap sikit lagi. B ni selamat lah. Tak perlu apa-apa. Rumah okey. Bagilah orang A ni bantuan. B tu okey, tak ada masalah. Tapi kadang sebenarnya orang yang lebih tahu sebenarnya A dan B sama terjejas. A rumah tenggelam, B rumah tak tenggelam tapi tak ada bekalan makanan. Jadi dua-dua perlu dapat bantuan. Itu benda yang selalu top manager tak dapat. So siapa yang berada di first line manager, middle manager ni kena pandaikan mainkan peranan untuk bagi top manager ni nampak. Okey, ini adalah portion of involvement. Siapa yang buat planning banyak, siapa yang buat banyak organizing, siapa yang leading, siapa yang controlling. First level. So ini adalah yang kita kata first line tu. So dia akan buat planning dan dia punya planning lebih kurang sama je lah. Tak banyak beza. Kalau kita first level manager ni ramai, middle line ni lebih sedikit, top level ni lebih paling sikit lah. Sebab tu kalau kita lihat pengetua, guru perancanan setiap sekolah ada. So tu first line. Middle level PPD, JPN tak semua orang ada kan. So dia adalah dah jadi kluster kecil. Satu daerah satu, satu negeri satu, dan top level of course lah. Kalau di kementerian satu saja kedudukannya. Okay, organizing tu sama, leading. Ni leading. First line lah yang kena lead. Sebab tu kalau anda kata mungkin anda ada pengetua, anda mungkin di sini ada pengetua ataupun mungkin bakal jadi pengetua. Isu yang selalu kita sampaikan kepada penonton, di isu mana bila nak jadi pengetua, nak jadi guru besar ni, biasanya kita akan jadi guru besar atau pengetua di sekolah yang lain, bukan sekolah asal kita. Biasa kan berlaku di kementerian. Dan isu kadang-kadang bila sampai tu kita tak dapat nak grab. Nak grab, dia bukannya nak grab sampai tahap orang kata macam suku besi. Kita nak sebagai pengetua atau besar, kita kenalah ada certain controlling pada sekolah kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang baru, kadang-kadang dia layan sebagai orang baru. Itu yang isu. Ataupun mungkin kadang-kadang di sekolah tu dah ada grup. Dia dah ada senior yang mungkin dia ikut. Ataupun bagai macam-macam lah di nature di sekolah ni. Kadang-kadang kita, bila saya melawat di sekolah ni, kita bagi suggestion lah. Kadang-kadang kita okey, dia ada masalah ni, tak boleh ceritalah apa masalah di sekolah kan. Mungkin kita kejut masalah kita juga. So kata bila dia baru sampai, sekolah dah ada grup sendiri, nak kontrol tu susah sedikit. So tapi masalahnya kita nak bagi, kadang-kadang kalau kementerian nak bagi di sekolah yang sama tu susah. Tak kena ada kekosongan. Kalau ada kosong maknanya kita kena tunggulah guru besar ataupun pengetua kita tu berpencin, barulah kita boleh naik. Tu perkembangan kerjaya tu kurang. Tapi so far memang itulah, terpaksalah harungi sedikit, tapi kena ada strategi lah bagi anda untuk anda dapat grab staff tersebut. Dia bukan sampai tahap orang takut. Sampai orang tengok orang takut. Nampak aja pengetua takut lah semua. Dia tak perlu marah, tak perlu kuku besi, tapi kalau you bagi arahan, orang boleh dengar. Itu yang penting. Doktor, Dan semasa tu, silakan. Puan tanya, macam mana kalau kita nak hadapi, nak settlekan isu surat layang yang sampai di sekolah? Okey.
Surat layan macam mana tu? Surat layan daripada ibu bapa kepada guru ataupun guru sama guru? Semua. Tak kira Okey. daripada parent ke, daripada guru-guru ke, tak Ha. tak kira. Macam Hantar mana? hantar kepada pengurusan, betul? Ya. Okey. Inilah satu kita bagi subjek ni kepada orang yang ada pengalaman lah mengurus. Sebelum saya ada orang kata pengalaman mengurus ni, kita lihatlah. Kita akan dengar pelbagai, sebagai rakyat mahir kita akan dengar pelbagai. Kita akan dengar kata kumpulan ni, ekstremis lah kumpulan ni, hardliner lah kumpulan ni, susah nak deal lah. Dan orang akan cuba setkan mental kita adalah certain group ni negatif. Ataupun dapat je surat, kadang-kadang ada orang yang dapat surat, okey, terus salah. Tak buat apa-apa siasatan lagi, terus panggil, terus salah. Bila sebagai ketua ni, kita kena dengar kedua-dua side. Saya akan dengar. Kumpulan A cakap apa, kumpulan B cakap apa, kita layan duduk. Kita dengar, tapi kita tahulah adalah kalau ada konflik selalu ada satu kumpulan yang lebih bersalah, yang lebih taklah salah, kadang-kadang mungkin ego ke ataupun tak betul sikit lah dia punya cara itu kurang tepat. Tapi kita dengar entertain kedua-duanya. Kita tak boleh prejudice, kita tak boleh anggap senang kata kadang-kadang yang jadi isunya ada kumpulan yang jenis suka berkata-kata. Dia akan, bila you jadi ketua, dia akan approach you, orang tu begini, tu begini. Sebagai ketua just dengar saja, tapi you jangan buat satu keputusan. You tak boleh terus cakap, okey, orang A ni kalau dapat surat layan tentang dia memang dia salah. Tak boleh. So siasat awal-awal, apa yang baik adalah surat tu dapat je, panggillah kita punya staff tu, jangan marah, jangan cakap okey, you salah. Cakaplah kita dah siasat semua, kita nak tahu sama ada surat ni betul ke tidak, apakah betul ke, contohnya kata you buat something wrong dalam kelas, betul ke you buat begini, okay, untuk elakkan daripada benda ni berlaku. So kita nasihatkan staff ni, kita tak marah you, kita tak benci you, kita nak semua sama-sama lah, semua ni kita nak bekerja. Dan satu benda yang penting, sebagai ketua, kita ingat kita penjawat awam ni, kita ada pekerja, kita pun bekerja. Ada orang kadang-kadang jadi ketua ni dia salah anggap macam dia yang bayar gaji. Kita bukan membayar gaji staf bawahan kita. Kita bukannya bos yang kalau kita ada kilang, kita ada 1,000 staf, kita boleh marah, kita boleh kerja, so dia kerja 24 jam, itu dia bayar gaji. Sedangkan kita sendiri adalah orang yang menerima gaji, rakan kita pun menerima gaji. Kita hanya sebagai seorang ketua untuk membimbing organisasi saja. Itu kena ingat. Jangan sampai kita menzalimi sesiapa. Kalau dalam buat keputusan ni, dah ada, contohnya kita ada satu siasatan, kita siasat, kita dapat keputusan. Selalu apa yang saya cakap dalam kelas adalah 3 benda. Tengok adakah ia menyebabkan siapa-siapa mati, keputusan kita buat ni, ada siapa mati ke tidak. Kedua, adakah akan menyebabkan kehilangan duit atau tidak? Hilang duit, itu hilang duit ni satu benda yang besar. Jangan sampai hilang duit. Ataupun apakah event yang kita buat tu, kerancang, contohnya sekolah akan menyebabkan sekolah ni tak menjadi. Itu 3 benda yang kena kita fikirkan bila putusan. Tapi bila dah lama tu, bila kita dah lama manage, saya belajar benda yang keempat. Ini benda-benda penting sekali. Jangan sekali-sekali, ini penting, jangan sekali menzalimi. Jangan sampai kita buat satu keputusan yang zalim. Kalau kita zalim ke orang, mungkin kita tak perasan. Kita zalim ke orang, yang inilah memang orang kata, ini menyebabkan orang kata gaji tak cukup, kesihatan terjejas. So 4 benda. Jangan ada orang meninggal, jangan sampai ada duit hilang, jangan sampai organisasi tak fungsi, yang paling penting jangan sampai menzalimi. So dapat surat, okey, buat siasatan, kita buat secara adil, panggil je staff, dia tak marah you, apa-apa ni in future, you be careful lah, jangan sampai benda ni berlaku. Dan tapi kalau berlaku lah 2-3 kali, kalau berlaku 2-3 kali, dia asyik dapat benda yang sama, so kena siasat dengan lebih dalam lah. Tapi kena lihat juga, surat layan ni kadang ada orang yang memang niatnya memang jahat. Masa saya dulu junior staff tu cerita, banyak kali saya dapat surat layang. Kadang-kadang surat layang macam kelakar.
parking. Kita parking di kawasan yang normally orang parking lah. Tapi ada orang kata siapa? Jangan parking di sini. Kadang-kadang saya pun macam kelakar. Surat yang sekali lagi lah. Surat yang dalam keadaan pen merah. Kita faham lah. Surat pen merah ni macam mana? Macam ugutan lah. Jangan parking di sini. Jangan pentingkan diri. Tapi bila kita naik pangkat, so kita berada dalam keadaan yang lebih kuat. So surat tu tak ada. So kita jangan jangan zalimi sesiapa. Ada perlu siasat. Tapi anda kata surat tu macam tak relevan, tak ada bukti yang kukuh, tak perlu lah, just panggil staff tersebut cakap okay, ada begini, next time be careful je. Jangan kita sebagai ketua terlampau mudah untuk melatah. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin orang yang dapat surat telah akan jadi ketua kita sebagai nanti. So yang paling penting sekali saya ulang, jangan sampai ada sesiapa dizalimi. Okay, lagi cerita boleh. Okay. Untuk first level, ni leading. Inilah dia akan lead semua sekali. Top level ni tak akan lead, tapi top level yang akan control. So siapa yang anda kata tiba-tiba anda berada di satu hari duduk di kementerian, so anda lah kena control. Tapi bila itulah, saya selalu ni kalau duduk kadang-kadang lebih tinggi ni, saya risau sebenarnya, takut. Sampai tahap saya fikir macam ni, jangan sampai asbab kita jadi ketua ni menyebabkan asbab kita masuk neraka. Itu yang saya risau. So saya rasa kadang-kadang kita tak begitu prepare nak jadi ketua ni, lebih baik let go lah. Tapi kena ada jugalah certain degree of grab lah. You boleh dictate staff you, tapi bukannya menzalimi. Okay, ini function